Soalan pertama petang ini, saya nak minta izin membaca soalan pertama pada petang ini. Minta izin dari cikgu, Kak Fifah, sebagainya, sabar dengan saya. Soalan pertama pada petang ini dari seorang anak muda yang akan mengundi. Jadi ada soalan politik sedikit, tapi ditanya pada Dr. Daniel masa kelas tafsir, kita faham dia nak bertanya pada orang yang tidak berpolitik lah, tidak ikut parti politik, nak minta disuluh oleh Islam. Saya rasa demikianlah. Jadi izinkan saya menjawab soalan ini. Semoga dia membantu orang-orang muda lain yang baru nak mengundi untuk mempunyai neraca yang betul, insya-Allah. Dan saya takkan parafrasa soalan, saya akan baca terus bunyi soalan anak muda ini. Assalamualaikum Dr. Daniel. Waalaikumsalam. Saya anak muda yang pertama kalinya akan mengundi pada pilihan raya kali ini. Izinkan saya bertanya soalan yang agak sensitif. Saya nak mengundi calon di tempat saya, iaitu calon PKR. Bolehkah saya mengundinya? Sepanjang saya mendengar ceramah doktor, saya tidak boleh mengundinya. Adakah benar? Bismillah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, la hawla wa la quwwata illa billah. Dr. Daniel menjawab soalan ini biiznillah pada tanggal 23 Oktober 2022 untuk adik ataupun anak-anak yang bakal mengundi, sama ada mereka itu para pelajar college, universiti dan seumpamanya, dan juga secara umumnya kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan. Pertama sekali, wahai anak muda, Dr. Daniel nak mengatakan bahawa negara Malaysia yang tercinta ini sedang sakit. Negara kita sedang sakit dan memerlukan bantuan kita untuk merawatnya. Memerlukan bantuan kita untuk menghilangkan sakit derita negara Malaysia ini. Antara sakitnya berkaitan dengan isu 1MDB, berkaitan dengan isu SRC International, berkaitan dengan isu kapal tempur pesisir LCS, berkaitan dengan isu rasuah projek solar hibrid dan yang lain-lain seumpamanya, dan juga berkaitan dengan kepincangan-kepincangan yang berlaku dalam sistem-sistem di negara kita. Ini ada berkaitan dengan Malaysia ku yang sakit. Dan bila kita membuat analisis, kita mendapati antara sebab besar yang menyebabkan Malaysia sakit ini adalah disebabkan oleh pemimpin-pemimpin di atas sana. Isu-isu yang saya sebutkan tadi, rata-ratanya ada berkaitan dengan pemimpin. Lantas pilihan raya ini satu peluang baik pada anak-anak, pada orang muda, pada kita yang lain-lainnya untuk membantu Malaysia yang sakit. Seolah-olahnya Malaysia sedang menjerit, wahai rakyat Malaysia, aku sedang sakit, please help me, tolonglah saya. Maka di saat PRU ini, mari kita tolong Malaysia. Berikan ubat pada Malaysia supaya hilang penderitaan dan kesakitan Malaysia. Justru wahai anak, wahai orang muda yang bertanya, keluarlah mengundi.
Jangan tidak mengundi. Sebab andai kata kita keluar mengundi, kita sedang mengambil langkah untuk menghilangkan sakit Malaysia. Tetapi andai kata kita meninggalkan tanggungjawab mengundi, kita mengizinkan orang lain mengundi, yang mungkin akan menambahkan derita dan sakit ke atas Malaysia. Lantas mari kita keluar mengundi, tunaikan tanggungjawab. Tapi untuk menghilangkan sakit derita Malaysia, kita kena ada suatu keazaman. Kita nak memilih pemimpin, sebab punca sakit kebanyakannya daripada mereka. Kita nak memilih pemimpin yang baik, agar Malaysia akhirnya jadi baik. Kita nak memilih pemimpin yang elok, agar Malaysia hilang sakit, jadi elok. Jika pemimpin calon PKR itu seperti itu, pilihlah mereka. Yang penting akhirnya kita mau yang kita pilih itu biiznillah akan menjadikan Malaysia baik di penjuru mereka. Di penjuru lain juga baik. Di penjuru sana juga baik. Jadilah baik Malaysia itu. Itulah harapan kita, insya-Allah. Untuk tujuan itu, wahai anak muda, wahai anak-anak, wahai tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan, kita perlu faham. BN, PN, PH dan penjuru-penjuru yang lain, kesemua penjuru ini ada kudis, ada najis dan bisulnya. Tak ada penjuru yang perfect, tak ada penjuru yang sempurna. Orang politik akan bercakap supaya kita pilih mereka, penjuru mereka, dan mereka akan kutuk musuh mereka. Kononnya mereka mengatakan jika pilih kami, Malaysia terselamat. Jika pilih kami, Islam tertegak. Wahai adik, kami pakcik-pakcik telah dimomokkan dengan hal seperti itu sekian lama. Setiap kali pilihan raya itulah momokkannya. Pilih we all, selamat negara. Tapi sampai hari ini adik, Malaysia sakit. Sebab itu momokkan orang politik, kita kena kritikal dengannya. Jangan pakai sangat pakcik-pakcik. Sampai hari ini dimomokkan dengan semua itu. Tapi hasilnya apa dia? Today, Malaysia is sick. Sebab itu hari ini kita nak merombak kafilah kepimpinan. Dengan maksud kita nak pilih pemimpin yang baik, yang jujur dan sebagainya. Justru anak-anak, adik-adik, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena buat kerja sikit di penjuru kita, di kawasan kita. Siasat sikit. Buat kajian sikit untuk kenal pasti latar belakang calon-calon yang mungkin 3-4 orang. Kaji latar belakang mereka. Siasat sikit track record mereka selama ini. Jika didapati mereka dikenali sebagai seorang yang jujur, kita ceritakan tadi tentang Nabi Muhammad SAW, dilaporkan oleh Abu Sufyan, sepanjang hidup dengan Muhammad tidak pernah berdusta. Kalau kita siasat, kita buat kajian dan kita mendapati calon ini dikenali sebagai seorang yang jujur lagi beramanah, tidak terjebak dengan rasuah, tidak mesra cenderung dengan puak-puak rasuah, bertanggungjawab dengan amanah yang diberikan, menolong masyarakat, tak kira di waktu pilihan raya ataupun tidak, tak kira bangsa, adil, ya, tak kira dia PKR, tak kira apa. Inilah calon yang baik untuk Malaysia. Pilih dia. Choose him or her. Tapi andai kata dia perasuah,
Dia bermesra cenderung dengan orang rasuah, tak kisah sangat dengan rasuah, tak jujur selama ini, singkirkan dia. Jangan panggah dia. Jadi buat siasatan sikit, buat kajian sikit. Itu yang pertama. Yang kedua, dia juga menjaga kewajipan agama. Semayang dia jaga. Dan dia tidak menaja benda-benda mungkar. Dan dia tidak bersama-sama dengan benda-benda yang haram. Dia tidak suka pada itu. Itu bagi dia menjijikkan. Maka insya-Allah, jika calon di tempat adik seperti itu, pilihlah mereka insya-Allah. Pilihlah dia. Insya-Allah. Dan bila saya bercakap ini, wahai adik, untuk diri saya sendiri, kadang-kadang saya mendapati keadaan yang mungkin agak terdesak dengan non-muslimnya di sana sini. Ketika itu, guna kaedah dalam agama. Pilih yang paling ringan mudaratnya. Dari yang ada ini, pilih yang terbaik. Tapi nampaknya sana sini pun nampak tidak baik. Maka pilih yang ringan mudaratnya. Yang tidak merugikan Islam dan sebagainya.